Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PBD kerana telah menyediakan platform ini untuk kita semua sebagai guru, untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru di dalam keadaan kita yang sangat-sangat kritikal ini. Sebelum saya memulakan kajian kes saya, ingin saya perkenalkan diri saya dahulu, iaitu saya Cikgu Susana binti Kusaini, SISC Plus, bidang bahasa, Pejabat Pendidikan Daerah Padawan. Tajuk kes saya ialah kesediaan dan amalan penggunaan PLC dalam kalangan guru. Sebelum saya memulakan, ingin saya terangkan dahulu abstrak kajian kes saya. Keperluan perubahan guru dalam kepercayaan dan amalan mereka pada pengajaran sendiri, tetapi untuk pembangunan profesional melalui PLC dengan kerjasama bersama rakan-rakan yang lain. Itu merupakan salah satu keperluan perubahan guru pada masa kini. Yang kedua, PLC dapat membantu guru untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran pelajar terlibat dalam budaya kolaboratif dan bekerjasama. Dan yang ketiga, di dalam kajian kes saya juga, saya akan mengkaji faktor-faktor penghalang kepada PLC. Seterusnya, kita sedia maklum bahawa pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara bangsa. Kita memerlukan modal insan bertaraf dunia yang merupakan salah satu prasyarat kepada Malaysia untuk bersaing di persada ekonomi global abad ke-21. Kita juga percaya bahawa program transformasi kerajaan kita telah meletakkan pendidikan sebagai salah satu NKRA yang mana fokusnya ialah untuk membolehkan semua pelajar mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti dan mampu menguasainya dengan baik. So, kita perlu tahu untuk menjadikan pendidikan kita berkualiti, orang yang utama yang memegang kualiti itu ialah guru kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan, PLC sebagai salah satu inisiatif dalam meningkatkan kualiti guru adalah berdasarkan trend dan perkembangan komuniti pembelajaran dalam negara-negara yang maju. Kolaboratif antara pihak sekolah dengan aktiviti di luar komuniti merupakan konsep PLC di negara-negara maju. Objektif kajian. Ada 3 objektif yang hendak saya capai sebagai pengkaji. Yang pertama, mengenal pasti tahap kesediaan amalan PLC guru bahasa Melayu di daerah Padawan, mengenal pasti persepsi mereka dan juga melihat apakah halangan ataupun cabaran yang mereka hadapi sepanjang mereka melaksanakan PLC ataupun semasa mereka hendak melaksanakan PLC. Kaedah kajian. Dalam keadaan kita yang sangat-sangat kritikal ini, saya menggunakan kaedah yang mudah, iaitu mengumpul data secara data kualitatif, iaitu secara deskriptif, meringkaskan huraian saya secara menyeluruh menggunakan borang soal selidik. Ada 3 borang soal selidik yang saya gunakan, iaitu bahagian A, latar belakang responden, bahagian B, persepsi mereka terhadap kesediaan dan amalan penggunaan mereka, dan yang ketiga, halangan yang mereka hadapi. Seterusnya ialah masalah kajian. Kenapa saya memilih kesediaan dan amalan guru untuk melaksanakan PLC adalah kerana saya melihat pengajaran guru di dalam bilik darjah tidak berkesan. Ketidakberkesanan ini tidak diambil kira dan tidak diambil berat oleh guru untuk melaksanakan satu pembudayaan untuk bekerjasama. Ketidakberkesanan ini dibiarkan begitu sahaja dan cuba diatasi oleh sendiri, tetapi bukan secara bekerja sama. Yang kedua, guru beranggapan PLC ini menyukarkan, membuang masa. Persepsi ini perlu kita hakis
di dalam fikiran guru-guru kita. Dan yang ketiga, guru cenderung untuk menghabiskan silibus. Dan keempat, tahap dan kebolehan guru serta kepakaran kita dipertikaikan oleh masyarakat luar. Oleh kerana masalah-masalah seperti ini, saya rasa kita sebagai guru, kita sebagai pendidik perlu ada platform, perlu ada media untuk mengatasi dan berkolaborasi untuk membantu antara satu sama lain. Populasi dan sampel. Sampel yang saya pilih adalah sampel yang kecil, iaitu hanya 7 orang guru di Sekolah Kebangsaan Landeh, iaitu sekolah di daerah Padawan. Umur responden antara 40 hingga 50 dan pengalaman mengajar hanyalah antara 10 hingga 20 tahun. Seperti yang saya nyatakan tadi, soal selidik saya yang pertama ialah mengenal pasti tahap kesediaan amalan guru bahasa Melayu di daerah Padawan. Sepanjang kajian saya dan secara pemerhatian, saya dapat melihat kesediaan mereka untuk berhadapan ataupun untuk mengamalkan PLC masih lagi di tahap yang tidak baik. 6 orang guru daripada 7, hanya seorang guru sahaja yang bersedia untuk mengamalkan PLC, manakala 6 yang lain tidak bersedia. Kenapa? Jawapannya, mereka masih tidak yakin dengan ilmu yang mereka ada, dan satu lagi cabaran pada mereka ialah mereka sangat risau apabila mereka mengadakan PLC. Mereka mereka risau kalau mereka ditanya sepanjang PLC tersebut, takut dikuatiri mereka tidak dapat memberi jawapan yang tepat. Itu adalah salah satu ketidaksediaan mereka. Yang kedua, mereka juga tidak bersedia untuk berubah dari segi teknik. Seperti masalah kajian yang utama tadi, guru lebih cenderung untuk menghabiskan silibus. Okey? Jadi, untuk mengubah dari segi teknik penyampaian ke arah 4.1, di mana kita membiarkan murid-murid kita bekerjasama, berbincang dan sebagainya, pada guru-guru ini, pada hemah guru-guru ini, ketidakcukupan masa dengan keadaan pembentangan dan sebagainya nanti akan menyebabkan silibus mereka tidak habis. Jadi ini merupakan sebab kenapa mereka tidak mahu berubah dari segi teknik penyampaian. Seterusnya, hanya sebahagian responden memahami teknik ataupun kaedah PLC. Kenapa? Mereka tidak pasti bagaimana hendak menggunakan PLC tersebut. Strategi PLC yang paling mereka tahu ialah TSS, kerana TSS merupakan strategi yang mudah berbanding dengan peer coaching, lesson study, learning walk, video kritik dan sebagainya. Mereka tidak memahami konsep PLC tersebut, disebabkan itulah mereka tidak bersedia untuk mengamalkan PLC di dalam amalan PDP mereka. Seterusnya, kita lihat 7 orang guru, walaupun mereka tadi tidak bersedia, tetapi dari segi mereka hendak meningkatkan profesionalisme mereka, mereka mahu. Mereka percaya bahawa profesionalisme keguruan ini dapat diubah jika mereka bergiat di dalam PLC. Jadi, di sinilah kita sebagai pegawai di PPD, seorang SIC Plus, kita perlu melihat bahawa guru-guru kita, jika kita bawa mereka, jika kita beri kepercayaan dan bersama mereka, mereka mahu berubah. Okay, impak. Kita juga kena tahu persepsi guru terhadap bila pelaksanaan ini dijalankan. Okey, apabila saya cuba membawa mereka melaksanakan video kritik, okey, pada bulan lepas, sebulan yang lalu, saya dapati mereka percaya PLC dapat membantu mereka untuk meningkatkan strategi PDPC. Baharulah guru-guru ini membuka ruang minda mereka bahawa dengan memberi tumpuan kepada kekerjasamaan di antara mereka, sesuatu yang kurang baik itu dapat diperbetulkan, dapat diperbaiki dengan cara ber-PLC. Mereka juga dilihat berfikiran positif apabila mereka berpandangan bahawa PLC mampu meningkatkan profesionalisme mereka, dan impak yang paling baik ialah dengan perkongsian di antara guru
mereka dapat memberi sesuatu yang baik kepada pembelajaran murid. Guru-guru menjadi lebih dekat dan mereka juga lebih memahami keperluan murid. Seterusnya, apabila kita melihat kepada semua perkara ini, kita sudah tahu adanya halangan, adanya cabaran. Halangan yang pertama ialah masa. Guru melihat bahawa masa sangat-sangat merupakan satu perkara yang kritikal kepada mereka. Kerana masa merupakan halangan. Mereka merasakan ketidakcukupan masa untuk melaksanakan PLC ini kerana bebanan kerja yang terlalu banyak. Contohnya, mereka rasa mereka dibebani dengan kerja-kerja pekeranian. Mereka diberi kursus-kursus yang berlebihan dan lambatkan tugas-tugas yang lain menyebabkan mereka tidak ada masa. Mereka tidak ada kesungguhan untuk melaksanakan PLC ini. Selain itu juga, seperti yang dikatakan tadi, mereka tidak bersedia disebabkan mereka merasakan mereka kurang pengetahuan tentang strategi di dalam PLC. Seperti apa yang saya lihat dari segi pemerhatian saya dapat melihat bahawa guru-guru lebih ataupun banyak mengetahui tentang strategi ataupun kaedah TSS, Teacher Sharing Session. Manakala peer coaching, video kritik, learning walk dan sebagainya, mereka tidak dapat memahami konsep-konsep dan proses kerja tersebut. Disebabkan kurang pengetahuan ini menjadikan mereka tidak yakin untuk berkongsi dengan ahli-ahli yang lain. Seperti yang pemerhatian saya, apabila kita tidak yakin, mereka tidak boleh menyampaikan maklumat tersebut, jadi mereka ada rasa ketakutan dan kekhawatiran di situ. Itu adalah halangan dan cabaran tuan-tuan dan puan-puan. Setiap halangan yang kita hadapi perlu ada jalan penyelesaian. Antara jalan penyelesaiannya ialah cara yang paling mudah, tuan-tuan dan puan-puan, sediakan ataupun tubuhkan task force PLC di sekolah masing-masing. Kumpulkan guru-guru kita yang ada kemahuan, yang ada berfikiran positif untuk menjalani task force ini. Okey, jadi task force ini bertujuan untuk memastikan perjalanan penyediaan PLC di sekolah masing-masing berjalan dengan lancar. Yang kedua, lawatan penanda aras. Kita cuba melaksanakan lawatan penanda aras ke sekolah-sekolah yang berjaya mengamalkan PLC. Kita lihat, kita turun ke sekolah tersebut. Kita cuba cungkil maklumat mereka. Kita cuba cungkil kemahiran, kepakaran mereka di dalam persediaan mereka untuk melaksanakan PLC dari segi mental dan fizikal sekolah. Seterusnya, perbincangan secara ilmiah. Itu juga adalah salah satu cara untuk kita menambah baik PLC diri kita ataupun PLC di sekolah kita. Kita pilihlah sekolah-sekolah yang berdekatan. Jangan menyukarkan cikgu-cikgu. Jangan menyukarkan diri sendiri. Kita pilih sekolah yang berdekatan dengan kita. Pilih rakan-rakan cikgu yang mahu bekerjasama dengan kita. Jadi di situ kita berkumpul, berkongsi idea, beri pandangan positif terhadap semua perkongsian guru supaya kita menjadi lebih kuat. Ini merupakan salah satu cara tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja masalah yang timbul, apa sahaja kesukaran yang kita hadapi, kalau kita cuba laksanakan dengan sedaya upaya kita, dengan keinginan dan sikap yang positif untuk membantu rakan-rakan dari segi kejayaan, insya-Allah kita akan berjaya. Jangan putus asa tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang baik itu adalah sesuatu yang sangat sukar untuk kita peroleh, sangat sangat payah untuk kita capai. Tetapi kalau kita berusaha dengan sebaik-baik cara, insya-Allah yang payah, sesuatu yang sukar itu akan menjadi satu kejayaan yang besar kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, begitulah kajian kes yang saya jalankan kepada rakan-rakan guru saya di SK Lande. Kita berusaha untuk meningkatkan profesionalisme kita. Kita tidak mahu apa saja pandangan masyarakat luar terhadap kita yang boleh menjadikan kita seseorang yang negatif. Okay, kita mahukan kejayaan. Kejayaan itu akan menjadi satu kepuasan kepada kita. Kerana amalan kita menjayakan anak-anak orang lain, insya-Allah Allah akan balas kita.
Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mendengar. Semua yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan dan kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.